Acer mencipta Aspire P3 Ultrabook yang berkuasa dan ringan dengan menggunakan Intel Inside Tiesto? supaya kita dapat menerokai hidup selain daripada kehidupan harian. It's my destiny! The new Acer Aspire P3 Ultrabook inspired by Intel. Assalamualaikum, selamat malam. Yang pertama sekali, terima kasih Mas sebagai moderator kita hari ini, Saudara Roger, Irene dan Surendran, kawan-kawan yang turut hadir hari ini. Yang pertama saya kira kita beri sedikit penghormatan ataupun kita beri sedikit ingatan kepada kawan-kawan kita yang terkorban sepanjang mungkin sepanjang sejarah negara kita, terkorban mati menjadi mangsa keganasan bukan sahaja pihak polis tapi juga kata state violent, pihak berkuasa. Maka hari ini kita bersama-sama sebab rasanya daripada dulu sampai sekarang kes-kes ataupun kejadian-kejadian yang melibatkan keselamatan dan juga nyawa rakyat biasa di bawah autoriti adalah bukan perkara yang asing lagi bagi kita. Cuma kelihatannya seperti pihak berkuasa, seperti yang kita tahu, kerajaan dan sebagainya tidak mengambil serius tentang desakan kita. Baik, kapasiti saya untuk berucap hari ini tidaklah setinggi ataupun setinggi mungkin speaker yang lain sebab saya masih lagi hanya pelajar. Cuma ada beberapa sudut pandang yang saya boleh kongsi memandangkan kalau kita ikut statistik yang dikeluarkan oleh sebelumnya ada seorang ada keluarkan dan sebagainya, pelajar ataupun aktivis pelajar terutama sekali adalah menjumlahkan orang paling ramai ditahan di bawah tangkapan polis, iaitu daripada tahun 2009 hingga tahun 2012. Daripada tahun 2009 hingga tahun 2012, seramai 48 orang pelajar telah pun ditahan oleh polis, terutama sekali di bawah tangkapan-tangkapan yang bersifat politik. Dan saya mungkin menjadikan angka itu hari ini lebih ramai lagi. Itu setakat tahun 2012. Tahun 2013 ada beberapa orang lagi. Maka saya kira pelajar juga ada sedikit bahagian dalam isu yang kita bawa hari ini. Baik, bila kita sebut pasal IPCMC, saya akan share ataupun kongsi sedikit pengalaman jinjang. Memandangkan jinjang dikatakan sebagai salah satu model lockup yang ingin dijadikan contoh. Maka itu pengalaman yang saya akan kongsi. Cuma saya mengingatkan sedikit tentang IPCMC. Komen saya bila kita berbicara tentang keperluan untuk kita tubuhkan IPCMC ini berkaitan ataupun mengingat saya pada ia adalah amalan yang sepatutnya bukan menjadi asing. Ia adalah amalan yang sepatutnya hari ini kita bincangkan bersama-sama, dan kerajaan tidak boleh mengatakan bahawa tiada keperluan untuk IPCMC. Dia tidak boleh mengatakan bahawa EAIC itu sudah mencukupi dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat, kita ambil contoh UK, United Kingdom, pada tahun 2004 1 April ditubuhkan IPCC, sama macam keperluan kita hari ini IPCMC. Walaupun sudah ditubuhkan IPCC di UK, masih lagi sebenarnya berlaku kejadian-kejadian death in custody dan sebagainya. Masih lagi berlaku kejadian-kejadian di mana salah guna kuasa oleh pihak autoriti yang akhirnya menyebabkan berlakunya kematian dan juga mungkin keganasan ataupun sebar bentuk kecederaan kepada rakyat biasa, citizen. Yang mana bila ditubuhkan pada 1 April 2004, IPCC ini bukan hanya untuk polis, Independent Police Complaints and Commission of UK ni bukan semata-mata untuk polis, sebaliknya juga sama seperti yang kita tahu, dia boleh diguna pakai untuk komplain terhadap custom dan sebagainya, border agent dan sebagainya. Dan
kalau kita rujuk beberapa kes-kes yang berlaku sepanjang sejarah IPCC ini, antaranya Ian Tomlinson punya kes yang mana tahun ni 2013 didapati siasatan yang dijalankan oleh IPCC. Ian Tomlinson ni adalah salah seorang demonstran ataupun protester yang ketika itu dia terlibat dalam satu demonstrasi membantah G8, membantah conference G8 di UK, dan mana akhirnya beliau diserang oleh pihak polis, mati di tempat kejadian. Kemudian IPCC siasat, dan akhirnya tahun ini didapati bahawa pihak polis tidak bersalah dan ia mendapat tentangan awam. Jadi kita boleh lihat, walaupun dalam sebuah negara yang sudah pun dipanggil mungkin maju, sudah pun mempunyai IPCC, tetap juga berlaku state violence, tetap juga berlaku salah guna, tetap juga berlaku ketidakadilan, apalagi dalam sebuah negara yang masih lagi macam Malaysia. Maka sebab itu desakan terhadap tertubuhnya IPCMC ini kita perlukan. Kalau kita biarkan segala bentuk komplain, segala bentuk aduan, segala bentuk tindakan hanya kepada badan yang tidak mempunyai kuasa penuh seperti EIC, maksudnya kita tidak tahu apa akan jadi pada nasib kita. Jadi ini mungkin sedikit pandangan yang saya boleh bagi tahu. Dan kena ingat, hari ini masalah dengan negara kita adalah apabila berlaku kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keganasan pihak berkuasa, polis, custom dan sebagainya. Kita sebenarnya sebagai rakyat biasa, kita tak tahu sebenarnya nak dibawa kes-kes ini ke mana. Kita tak tahu nak dibawa ke mana aduan-aduan ini. Kalau kita tengok dengan seperti yang saya ambil contoh tadi, IPCC di UK setiap tahun dicatatkan sebanyak 4,500 aduan oleh orang awam. Negara kita tak tahu. Malah kalau dibawa sehingga dibawa dan dibincangkan dalam parlimen pun sukar untuk kita bawa ke muka pengadilan tanpa ada sebarang untuk bayar. Dan kita memang perlukan IPCMC, kita perlukan badan-badan sebegini untuk membela nasib rakyat biasa. Sebab kalau kita boleh tengok, macam kita nampak jumlah kematian dalam tahanan polis sendiri sampai 213 orang daripada 2000 sampai 2012, dan 2013 sendiri awal baru bulan 6 sudah ada 9 kematian. Yang paling mengejutkan, macam yang kita tahu, berapa banyak 4 kematian dalam tempoh 2 minggu ini. Ini bukanlah satu perkara yang kita boleh lagi berdiam diri. Ini bukan lagi satu perkara yang kita boleh lagi ambil mudah. Maka saya harapkan supaya isu ini dibincangkan dengan lebih luas. Isu ini sepatutnya dikeluarkan daripada konteks mungkin perbincangan yang sebegini rupa. Kita perlu bawa isu ini dengan lebih jauh, sebab kita tahu mangsa-mangsa yang menjadi korban kepada state violence ni, keganasan pihak berkuasa ini, selalunya adalah orang-orang yang mungkin melihat mereka sendiri juga bukan orang yang banyak terdedah dengan hak-hak mereka sebagai warga negara yang ditahan dan sebagainya. Sebab itu kita perlu keluar kempen dan sebagainya, perlu keluar supaya semua orang sebenarnya mampu untuk faham hak mereka, dan akhirnya kita akan dapat bawa pengadilan bukan semata untuk kita yang inform ni, sebaliknya juga untuk ramai lagi orang di luar sana. Baik, itu sedikit pandangan saya. Saya kira kurang lebih, saya mohon maaf. Jinjang, bila jinjang diangkat sebagai salah satu contoh ataupun cuba untuk dijadikan lokap contoh kepada yang disarankan oleh kerajaan dan sebagainya, kita boleh lihat pengalaman saya dalam jinjang. Apa yang ada dalam lokap jinjang? Dia adalah lokap berpusat di mana semua orang ataupun semua suspek daripada pelbagai latar belakang dibawa ke lokap ini. Dan dia ada banyak sel-sel lokap yang terdiri, ada yang antaranya adalah sel yang boleh memuatkan sehingga 20 orang mungkin. Sebab itu yang saya nampak, walaupun sebenarnya standard sebenarnya bukan 20 orang, dia sebenarnya lebih kurang hanya mungkin maksimum 15 orang, saya tak pasti. Tapi saya tahu dia takkan sampai 20 orang, tapi itulah yang saya nampak
sel hadapan saya 20 orang, manakala sel saya seorang diri, sel sebelah saya 3 orang, yang mana saiznya sebenarnya sama. Itu yang pertama. Arti kata lain, kapasiti sel itu sendiri bukanlah kapasiti yang mengikut standard yang dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahap keselamatan dalam lokap itu sendiri. Baik, berlakunya kematian dalam tahanan, berlakunya penyiksaan terhadap suspek dan sebagainya, yang mana sebenarnya kita faham dan mereka juga sebenarnya faham. Saya masih ingat lagi di mana ada polis, beberapa orang polis yang cuba datang untuk berbicara atau cuba untuk bersembang dengan saya sepanjang tahanan, sering bertanya pada saya pandangan saya tentang kematian, death in custody dan sebagainya, kematian dalam tahanan. Dia tanya pendapat saya, kamu percaya ke kepada kematian dalam tahanan? Saya kata, saya adalah orang yang inform, saya dapat maklumat setiap hari, jadi saya percaya dan saya tahu perkara itu berlaku, you tak boleh nak deny. Jadi polis yang bertanya saya cakap, saya tak tahu kenapa, cuma dia boleh katakan bahawa saya harap banyak benda yang boleh dibetulkan balik persepsi umum. Okay. Jadi hari ini, kalau kita nak betulkan persepsi dan integriti pihak polis itu sendiri, sepatutnya mereka perlu usaha lebih daripada itu. Sel saya sendiri dijinjang. Kita ingat sepatutnya setiap sel harus ada CCTV untuk menjamin keselamatan tahanan-tahanan sendiri. Jinjang sel saya sendiri ada CCTV, tapi ada satu malam yang baru saya tahu kebenaran tentang CCTV itu tersebut. Satu malam ada seorang polis, saya tak pasti, yang saya tahu bukan polis lokap. Dia datang pakai preman, pakai biasa, dan datang untuk ugut-ugut saya dengan keluarga kata-kata dan sebagainya. Akhirnya dia ugut untuk blackoutkan lokap supaya saya tak nampak apa-apa yang berlaku malam itu. Saya tertanya-tanya, tapi saya rasa selamat. Saya masih lagi yakin tak akan berlaku apa-apa sebab saya tahu ada CCTV. Kemudian polis ini tanya kepada polis lokap ni, CCTV ni nampak tak kalau buat apa-apa? Polis lokap ni cakap, CCTV tu rosak. At first saya lega bila dapat tahu CCTV tu rosak. There goes. Malam tu saya tak tidur sampai esok pagi, tunggu bila dia nak datang dan buat blackout dan sebagainya. Jadi ini tahap keselamatan dalam lokap-lokap polis kita. Maka kalau nak dijadikan jinjang itu sebagai contoh sekalipun, kalau nak dijadikan jinjang sebagai contoh, jinjang itu sendiri perlu dibaiki. Sebab di dalam situ bukan setakat lokap tahanan politik, yang mana tahanan politik dalam negara ni kalau mungkin 10-20 tahun yang lalu teruklah, macam Anwar Ibrahim dan sebagainya. Tapi sekarang okey sikit. Tahanan politik selalunya dapat layanan yang lebih baik berbanding dengan tahanan yang lain. Cuma masih lagi kita nampak kes-kes yang berkaitan dengan jenayah yang lain selain pada tahanan politik, mereka dilayan dengan teruk. Inilah antara sebabnya kerana mereka yakin bahawa apa yang mereka lakukan seolah-olah ni tidak akan ada orang yang tahu apa yang berlaku dalam bilik siasatan sendiri. Bilik siasatan tak ada CCTV. Ini juga perlu diambil nota. Bilik siasatan tidak ada CCTV. Polis lokap bukan polis yang selalunya mendekati tahanan. Dia selalunya akan import polis dari luar untuk buat kerja-kerja penyiasatan dan sebagainya. Dan di situ berlaku, saya kira di situlah berlaku selalunya keganasan terhadap tahanan politik, masalah tahanan suspek dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak boleh kita rumuskan adalah kita faham bahawa state violence bukan hanya terhenti setakat keganasan oleh pihak polis, tapi melihat pada konteks yang hari ini kebanyakannya mati di tangan pihak polis, perlu kita pastikan bahawa banyak lagi jaminan keselamatan harus diberikan pada suspek. Sebabnya kita faham dan sebenarnya polis juga faham bahawa yang ditangkap, ditahan dalam lokap bukan orang yang bersalah. Mereka hanya suspek. Tidak seharusnya mereka dipukul, tidak seharusnya mereka dilayan. Dan kalau mereka tak nak jawab, mereka ada hak untuk tidak menjawab. Yang berlaku sebab tak nak jawab, kena pukul sampai mereka perlu jawab.
pendidikan terhadap polis itu sendiri perlu ada, kesedaran masyarakat tentang hak mereka itu perlu ada, dan juga akhirnya kita harus kembangkan, macam saya cakap awal tadi, kesedaran tentang banyak perkara yang berkaitan dengan state violence, berkaitan dengan hak sebagai warga negara, berkaitan dengan hak anda yang ditahan polis atau sebagainya. Dan concern saya akhirnya adalah ke mana kita nak bawa arah perbincangan ini. Perbincangan ini tidak boleh terhenti setakat kita berforum ataupun kita kempen dan sebagainya. Ia perlu lebih luas dan lebih melibatkan lebih ramai pihak lagi. Saya punya cadangan juga adalah mungkin untuk berhadapan dengan isu-isu. Sebab hari ini apabila kita memperjuangkan keadilan buat orang-orang yang menjadi mangsa keganasan dan juga kita memperjuangkan IPCMC, kita lebih banyak diserang seolah-olahnya kita tak betul. Seolah-olahnya apa yang kita bicarakan ni perkara-perkara yang direka-reka dan sebagainya. Oleh sebab itu mungkin saya cadangkan satu hari, bila-bila masa kita ambil satu inisiatif di mana kalau sekarang ini kita memberi pendidikan kepada lebih ramai warga ataupun normal citizen, mungkin kita perlu sedarkan pihak polis itu sendiri. Kita jemput mereka dan kita bagi briefing pada mereka kenapa kita nak IPCMC, kenapa kita tentang keganasan pihak polis dan sebagainya. Saya kira itu sedikit sebanyak pandangan saya, dan yang tak seberapa. Saya ucapkan terima kasih dan saya harap apa yang saya kongsi dapat bantu sedikit sebanyak dalam isu yang kita sama-sama perjuangkan ini. Terima kasih. Thank you. Acer mencipta Aspire P3 Ultrabook yang berkuasa dan ringan dengan menggunakan Intel Inside supaya kita dapat menerokai hidup selain daripada kehidupan harian. Hey, it's my destiny! The new Acer Aspire P3 Ultrabook, inspired by Intel.